Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia situ dia kita kena ambil iktibarlah daripada hadis akhir zaman tu. Boleh bacalah apa ni dalam usrah ke daripada mana tu insya-Allah. Jadi antara tujuan agenda musuh Islam ni ana petik ambil 4 aja dan ada dalam kitab tu. Boleh tengoklah ada 10 semua. Okey. Yang pertamanya apa? Mengeluarkan ruh Islam itu dalam diri manusia. Ruh Islam yang sejati lah. Biasa di kita ni mulia. Dia dah keluar ke benda tu. Islam ni orang panggil Islam yang sejati. Dia mengeluarkan. Sebab apa? Kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan Islam, dia rasa tidak sensitif. Biasa je benda Islam ni. Okay. Yang keduanya menjauhkan orang Islam daripada Islam yang sebenar. Tak ada ruh. Ni amalan pula dia. Amalan orang Islam rasa macam semaya tak ada kesan apa sedap je orang kafir tak semaya boleh buat agak tu tak terikat semaya sedap dia. Yang ketiganya melemahkan peranan ulama dan dakwah dalam kalangan muslim. Dia nak ayatnya ulama ni hanya duduk di masjid sahaja. Dia ulama ni tidak perlu gini tak perlu dia tu bahaya tu. Yang empatnya melemahkan ruh jihad dalam Islam. Ruh jihad ni pandai kita akan baca lagu mana ruh jihad ni. Okey, seterusnya antara agenda yang besar musuh Islam, banyak agenda ni, agenda musuh Islam terlalu banyak ni. Orang Yahudi ni ada sekitar yang orang panggil nak memenangkan Yahudi ni. Kalau kita tengok secret protocol yang dibuat oleh kaum Yahudi untuk melemahkan, untuk menghancurkan umat Islam pada hari ini. Jadi sininya anda ambil sikit sahaja. Yang pertamanya apa? Melemahkan peranan Islam dalam hidup Muslim. Jadi melemahkan peranan Islam dalam hidup Muslim ni nak kata kita ni tak adalah kita kata dia. Nak semayanya rasa berat semaya. Tengok orang kafir tak semaya sedap buat sekian dia. Boleh pergi mana tak terikat dengan semaya. Kita kena pergi jauh, kena musafir. Rasa kita ada benda gitu dalam pemikiran kita dia. Nak buat muamalah tak ambil riba ke, contoh orang pinjam 2,000 bayar 2,500 lah. Sebab apa? Dia lama dah nak bayar. Berasa kalau kita ambil 2,000 rasa rugi. Kan? Berasa rugi. Nak ambil 2,500 barulah kaya sikit, cepat kaya sikit kita dia. Tu dak tu orang kafir je buat tu, riba tu. Allah kata dalam Quran mengharamkan riba dia. Jadi kita jangan buatlah orang kafir tu. Dari segi pembelajarannya kena belajar ni cara-cara orang kafir ni. Dari segi pemikirannya kata orang kafir lebih baik. Orang kafir ni lebih orang panggil lebih kaya, lebih baik. Orang kafir boleh wis juta, ada umat Islam wis juta. Bisa orang kafir nak kena ikut orang kafir dak. Jadi situ melemahkan peranan Islam dari segi mana-mana pun. Kalau kita tengok dalam negara pun jadi orang panggil kalau umat Islam ni cakap dia kata tak kena dia. Jadi tu agenda musuh Islam tu. Yang keduanya apa? Melemahkan peranan ulama dalam kehidupan muslim. Lagu mana? Menghakkan ulama-ulama ni hanya di masjid, hanya di pak ngajar. Tidak perlu terlibat dalam politik. Tidak perlu terlibat dalam agensi panggil contohnya bank ke apa. Ulama-ulama ni hanya di masjid ngajar je. Duduk dia ngajar tu. Kalau gitu sukalah orang kafirnya. Sebab apa? Kalau ulama ni orang kafir ni tak takut. Kalau ulama dia ngajar gilah. Tapi jangan masuk bab ekonomi. Jangan masuk bab politik. Orang Islam ni kalau hebat ekonominya orang kafir. Orang panggil orang kafir ni berasa rusing selalu. Berasa tergugak selalu. Kalau dia masuk dalam pemerintahan, orang Islam masuk dalam pemerintahan, orang kafir kata kita hancur. Tu orang kafir kata. Sebab itulah mereka nak melemahkan peranan ulama ni hanya dalam kehidupan muslim, hanya mengajar sahaja. Tidak perlu terlibat dalam politik. Tu kata-kata kafir sendiri. Dia kata, kalau lah orang Islam ni hebat dalam ekonomi, kita bimbang kita. Kenalin dah dia. Kalau lah orang Islam ni terlibat dalam pemerintahan, dalam negara tu, orang Islam tu kuat, hancur dah kita. Tu orang kafir sendiri saja. Sebab itulah kita ni jangan terlalu terhad. Lepas ni klik Malaysia ke apa ke, jangan terlalu terhad nak mengajar sahaja. Perlu berkhidmat kepada masyarakat dan sebagainya. Yang ketiganya apa? Memanipulasi istilah dalam memahami Islam.
bunyi jahat Islam dia, orang kafir tanam dalam diri kita ni, bunyi jahat Islam dia kata Islam ni ekstrim. Jadi bunyi jahat Islam, orang kata fikir, orang yang ada pemikiran ni lah, ada pemikiran yang kata ni Islam ni itu ni. Jadi Islam ni kata ekstrim Islam, jumuklah Islam. Sedangkan Islam ni Nabi ajar daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Daripada kita duk mandi basuh berak apa itu ni, siapa kau orang panggil mentadbir, orang panggil mentadbir negara. Siapa setara tu dia. Nabi ni mengajar kita. Dan kalau kita tinggal rugi, sukalah orang kafir semua. Sukalah. Sebab apa? Sebab kita ni telah termasuk dalam agenda musuh. Antara perkara yang dimanipulasi ni, agama hanya terhad di sekolah-sekolah, binaan masjid ni. Meracun umat Islam dalam memahami jihad, hanya jihad tu. Dia kata jihad ni kalau orang serai kita, barulah kita terhekar diri. Kalau orang tidak serai, kita tak kena buat apa-apa. Tu salah. Tu jihad ni, selagi mana syariat Islam tidak tertegak atas muka bumi ni, selagi itulah kewajipan kita jihad. Jihad bukan kata kita pergi berdaya itu saja. Jihad ni ada apa-apa pun kita kena buat. Bersungguh mujahadah tu kena ada. Selagi mana tidak tertegak syariat Islam, maka situlah kita kena berjihad. Bukan kata pergi berdaya bunuh belaka. Bukan itu sajalah. Banyak lagi jihad ni. Dan sini anda nak buat mari. Hadirin hadirat panggil apa tu? Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ni anda nak buat mari 3 mentera. Kita panggil 3 mentera yang menyesatkan. Yang mana Yahudi buat mari, dia panggil di Eropah. Semasa Yahudi menguasai Eropah. Pada tahun 1789 ataupun 1799 hingga 1799, Yahudi mula bertapak di masyarakat Eropah. Yang mana mereka tu selepas revolusi Perancis ni, mereka mula bertapak. Antara 3 benda yang mereka bawa, slogan yang kita tengok, benda tu baik, benda tu molek. Dengan istilahnya comel lah. Yang pertamanya kebebasan. Mereka bawa kebebasan. Yang keduanya kesamarataan. Yang ketiganya persaudaraan. Comel deh. Kalau kita dengar apa comel. Kita dengar apa comel benda ni. Kena ambil benda ni. Gitu. Tapi apa yang mereka buat? Kebebasan. Yang pertamanya kebebasan. Mereka buat kebebasan ni, bebas kita nak buat gapo pun dalam agama. Tidak kira, tidak menghiraukan hukum. Jadi faham apa kalau bebas? Faham liberal. Bebas kita nak buat gitu, bebas boleh. Kita nak buat gini, boleh. Kita nak jadi gini boleh. Hak tu bebas lajak. Bebas tu ya jadi macam liberal. Jadi liberal tu contohnya kalau kita dalam politik, kita boleh buat sikit-sikit. Jadi menghalalkan cara kita tu tidak. Panggil tu juga tidak menghalalkan cara. Betul kita nak tegakkan syariat Islam, tapi jangan kita buat dalam keadaan yang batil. Jadi mereka tu membuat mentafsir kebebasan tu dengan akal mereka sendiri. Sedangkan Islam pun bebas, wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada kerahan untuk kita buat Islam ni. Tapi kalau kita duduk dalam Islam ni, tidak ada kerahan untuk kita masuk Islam ni. Nabi pun tidak memaksa orang-orang kafir itu masuk Islam. Dan Nabi menyebarkan Islam sehingga mereka masuk Islam. Tu pentingnya. Dalam Islam pun bebas kita nak buat apa, tapi ada batas-batas dia. Sebab apa? Sebab orang panggil, kalau kita tengok dia tumbuh-tumbuhan pun ada peraturan. Sebab apa? Kalau kita tanam ni buah-buahan Malaysia, setengah-setengah tak boleh hidup sini dia. Tumbuh-tumbuhan ada peraturan. Ada tumbuhan kita buat atas darat boleh hidup, tak hidup. Highway pun ada peraturan juga. Highway ada peraturan. Sebab kalau kita ambil daripada highway yang ada di Afrika, kita bagi pera di Malaysia, tak hidup juga. Mampu. Jadi manusia pun ada peraturan. Tapi peraturan syariat Allah dah. Syariat Allah ada mana? Dalam Al-Quran. Dan siapa yang mentafsirkan? Ulama-ulama. Gitu. Jadi kita kena ikut peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.